Okey, cikgu sambung nombor 4 nah. Okey, dalam rajah pada ruang jawapan menunjukkan sebuah sisi 4PQRS. Pada rajah itu, lukis imej bagi sisi 4PQRS di bawah satu putaran ikut arah jam sebanyak 90 darjah pada titik O. Jadi, titik O ni adalah dia punya pusat putaran dia. Okey, jadi titik O ni kita ambil sebagai panduan untuk kita ukur dia punya sudut nah. Okay, yang pertama sekali kita kena tahu dia punya arah putaran dia tu. Okay, dia bagi tahu dekat sini arahnya adalah ikut arah jam. Ikut arah jam. Kan sini jam pukul 12. 1. So arah jam tu kot ni kan. Jadi kita punya anak panah kita lukis dulu anak panah kita tu kot ni. Maksudnya kita punya objek ni akan berputar ikut arah ni. Kita akan letak kita punya protractor ni ikut arah anak panah yang kita buat ni. Okay, jadi arah jam tu, arah putaran tu paling penting lah. Dia ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okay. Jadi kita tengok dekat sini. Sebanyak 90 darjah. Kita buat satu-satu titik nah. Mula-mula OP dulu. Titik O dengan titik P dulu. Sebab kita nak cari imej bagi P. Okay, kita garis. Yang ni kamu kena guna jangka lukis sebenarnya lah. Kena guna jangka lukis. Cikgu tak ada jangka lukis ni. Payah sikit nak buat. Tapi cikgu tunjuk je dekat kamu. Nanti kamu buat. Okey, kamu garis sini. Kemudian kita ukur 90 darjah. Sebab soalan ni kata 90 darjah. Kita ukur 90 darjah tu ke bawah lah. Kita letak protractor kita ni ke bawah. Sebab kita tahu dia berputar ke arah sini. Berputar ke arah sini. Okey, jadi kita letak dekat sini. Letak betul-betul. Tengok ukuran dia. Garisan kat protractor ni. Nampak sana. Jangan dia tak boleh sengit sikit pun dia sensitif sebab kamu dapat kotak yang lain. Okay, tengok 90 duduk kat mana, 90 duduk kat sini. Jadi kita garis kosong dengan 90 ni kita garis. Okay, garis macam tu. Ni untuk dapatkan titik P lah. Tengok cikgu dapat kat sini. Macam mana cikgu dapat dekat sini? Cikgu ambil jangka lukis. Jangka lukis tak ada ni. Tapi kamu nanti ada jangka lukis kamu buka jangka lukis kamu tu. Buka jangka lukis ni. Yang tajam tu letak dekat O ni. Kemudian yang pensel ni letak dekat P. Kan? Yang pensel letak dekat P macam ni. Kamu pusing kamu jangka lukis tu. Pusing kamu jangka lukis tu kamu tanda. Kita dapat kat sini lah titik P tu. Nah. Buat macam tu lah di dekat Q pun buat macam tu. Dekat Q kita garis pergi dekat Q. Dekat Q kamu garis pergi dekat Q. Titik O pergi dekat Q. Kemudian guna jangka lukis. Dia memang tak boleh lari sikit pun. Dia kena betul-betul tepat dengan titik Q ni. Kalau kamu lari nanti kamu punya lukisan tu kamu tak dapat kotak yang tepat. Mulalah pening kepala. Okey, lepas tu kita letak. Macam tadi juga sudut 90. Cari sudut 90 kat mana titik kan. Mana okey katakan cikgu dapat dekat sini, garis pergi sini. Titik O garis pergi dekat sini. Okey, garis kemudian ambil jangka lukis ukur daripada O dengan Q dengan O Q prime ni garisan ni. Maknanya O prime ni, Q prime ni dia akan berada di atas garisan ni. Ini sepertinya dapat kat sinilah. Dia ada lah tu tak kena masa kita garis tadi tu. Dia kena guna pensel yang tajam dan kotak tu kena betul lah. Kita dapat kat sini ni Q prime. Kemudian ulang cara yang sama untuk keempat-empat bucu ni R dan juga S. Okay, jadi R cikgu dapat kat sini. R cikgu dapat kat sini. Kemudian S cikgu dapat kat sini. Cikgu buat tadi. Kemudian baru kita sambung titik-titik ni nah. S dengan R. Sambung ni. Sambung sini. Sambung sini. Jadi yang ni lah image dia. Nah. Ini image yang terbentuk tu. Okey. Kita tengok soalan B. Sebuah kotak mengandungi 20 keping kad. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak itu. Kebarangkalian sekeping kad merah dipilih ialah 2/5. Okay.
Ni kebarangkalian rumusnya adalah mesti kena guna kebarangkalian suatu peristiwa sama dengan bilangan peristiwa tersebut bahagi dengan bilangan ruang sampel. Okey, bilangan yang kita dapat, kebarangkalian yang kita dapat adalah 2/5. Okey, sepatutnya cikgu tulis kat sini 2/5. Sini NA/NS sama dengan 2/5 lah, 2/5. NA tak tahu, NS kita dapat berapa? NS kita dapat semua sekali sebuah kotak mengandungi 20 kepingkat. Jadi bilangan ruang sampel adalah 20. Jadi bilangan peristiwa kita tak tahu berapa. Bilangan ruang sampel 20 sama dengan 2/5. Kita boleh darab silang sebab ini adalah dua-duanya pecahan darab silang. So 5NA sama dengan 20 kali 4 40. 20 kali 2 40. Jadi bilangan peristiwa adalah 40 bahagi 5 sama dengan 8. Jadi kita dapat kad merah adalah 8. Soalan yang kedua. Jika 6 keping kad merah dan 4 keping kad hijau ditambah ke dalam kotak itu, cari kebarangkalian memilih sekeping kad merah. Okay, sekarang ni dia tambah yang tadi. Ruang sampel adalah 20. Nah, bilangan ruang sampel yang tadi asalnya adalah 20. Kemudian dia tambah dengan 6 untuk kad merah dan tambah 4 untuk kad hijau. Okey, jadi ruang sampel yang baru adalah 30. Okay, sekarang dia tanya kebarangkalian mendapat kad merah. Jadi NA/NS. Okey, kebarangkalian mendapat kad merah. Kad merah tadi dia dah tambah 6. Tadi kita dapat 8 kad merah tambah 6 dapat 14. Okey, kemudian ruang sampel adalah 30/30. 14/30 boleh kecilkan dapat 7/15. So jawapannya adalah 7/15. Okey, soalan C. Sebuah bongkah Soalan C. Sebuah bongkah logam berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm dileburkan dan dibentuk semula untuk menjadi 4 buah kun yang serupa. Jika jejari tapak setiap kun itu ialah 3.5, cari tinggi setiap kun. Okey, yang ni masuk dalam tajuk isi padu. Okey, isi padu macam bongkah kubus, kuboid. Yang tu panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Kan dia ada 3 benda yang kita kena darab, panjang, lebar dan tinggi. Okey, bagi bentuk macam prisma, bentuk kun, dia sama dengan dia macam ni, luas, tapak, darab, tinggi. Ini dia punya rumus bagi isi padu adalah luas, tapak, darab, tinggi. Kalau kun dengan piramid, kun dengan piramid ni dia ada muncung kat sini kan, atas ni kan dia ada bucu macam ni. Jadi kita kena tambah 1/3 dekat depan dia nah. Luas, tapak, darab, tinggi. Kalau piramid pun sama. Piramid pun sama nah, dia pun ada 1/3 juga isi padu dia. Darab, luas, tapak, darab, tinggi. Okey. Jadi ni kita fokus dekat kun sebab kita nak cari kun kan. Kun punya luas tapaknya adalah bulatan. Jadi luas sebagai bulatan ialah buat 1/3 darab dengan pi j kuasa 2 darab tinggi. Okey. Dan isi padu dia, kita dapat isi padunya adalah untuk 10 cm ni adalah 1 sisi bagi kubus. Okey, kubus. Okey, kubus kan ni satu sisi ni 10 cm. Sini 10 cm, sini 10 cm. Jadi isi padu bagi kubus adalah 10 kuasa 3 sama dengan 1000 cm padu. Okey, 1000 lah, kita tak tulis unit dia nah. Okey, 1000 bagi satu kubus, kemudian dileburkan, kemudian dia buat 4 kun. Jadi satu kun tu berapa isi padu dia? Jadi nak tahu isi padu kun 1000 bahagi 4 sama dengan 250. Jadi kita dapat maklumat daripada soalan, satu isi padu kun ni adalah 250 nah. Jadi sini 250. Macam kita sekarang ni kita nak cari tinggi dia. Okey, dia bagi pi sama dengan 22/7. Jadi kita pun tulislah 1/3 darab pi
J kuasa 2 darab T sama dengan 250. Okey, 1/3 darab 22/7 darab jari dia bagi tak sat ni. Dia bagi 3.5 darab 3.5 darab 3.5 darab tinggi sama dengan 250. Okey, sama ada kamu darab semua ni, kemudian kamu ambil 250 bahagi dengan semua ni. Ataupun kita darab satu-satu pun boleh. 22 darab 3.5 darab 3.5 T per dengan 21 kan. Okey, tak T sama dengan, kita ambil 250 ni bahagi semua jawapan yang ni. Maka tingginya kita dapat 19.48. H ni tinggilah high. Tinggi lah. Dia dapat 19.48 jawapan dia. Okey. Soalan yang kelima. Jadual menunjukkan bilangan murid dalam 4 kelab di sebuah sekolah. Okey, lengkapkan carta pie bagi mewakili maklumat dalam jadual di atas. Okey, carta pie dia macam ni yang dia bagi dekat kita. Okey, kemudian kita nak kira satu-satu lah. Kita nak kira satu-satu sebelum kita lukis dia punya sudut. Okey, macam ni ya cara pengiraan dia. Untuk kelab ICT dia dah bagi kat kita 90. Untuk kelab catur dia bagi bilangan murid adalah 46. Jadi kita ambil 46 bahagi dengan semua sekali murid. Bilangan murid yang ada adalah 120. Darab dengan satu sudut bulatan 360 sama dengan 138 darjah. Okey, untuk kelab renang kita dapat 72 darjah. Untuk kelab tenis kita dapat 60 darjah. Okey, kemudian kita pun bina dekat sini. Sudut tu nak bagi betul Macam ni jawapan dia. Nah, jawapan dia macam ni. Sudut ni ukur bagi betul lah. Okey. Tengok soalan B. Soalan B. Dalam rajah menunjukkan suatu gambar rajah van. Satu gambar rajah van yang menghubungkan set semester, set P dan set Q. Okey. Set P ni set Q. Diberi bahawa bilangan set semester ialah 50. Bilangan set P adalah 25 dan bilangan set Q adalah 20. Cari bilangan set P pelengkap. Okey, ni P prime maksudnya P pelengkap. Okey, bila P pelengkap yang bukan P. Kalau dah dia kata P, bilangan P adalah 25, maka yang bukan P adalah 50 tolak 25. Jawapan dia kita boleh ambil NP prime sama dengan 50 tolak 25 sama dengan 25 jawapan dia. Nah, soalan ni mudah tapi kalau kamu tak faham apa dia P prime, apa dia pelengkap. Maksudnya pelengkap ni yang bukan P. Kalau dah dia kata P 25, yang bukan P 25 lah. Okey. Bilangan subset yang sepunya bagi set P dan set Q. Okey, bilangan subset ialah ada rumus dia lah. Bilangan subset sama dengan 2 ni memang rumus dia, 2 kuasa bilangan A. Bilangan A ni maksudnya bilangan set lah yang kita nak cari. Okey, 2 kuasa bilangan unsur. 2 kuasa bilangan unsur. Dia kata bilangan subset yang sepunya. Yang sepunya yang ni 7 lah. Nah, sebab dia bersilang kan antara P dengan Q tu 7 kan. Jadi bilangan NA-nya adalah 7. Bilangan NA adalah 7. Jadi 2 kuasa 7 sama dengan 128. Ni rumus dia. Bilangan subset. Bilangan subset. Okay, soalan 6. Graf. Lama dah kamu tak buat graf nah. Akhir kita buat graf hari tu tingkatan 2 kot. Okey, guna kata graf di ruang jawapan untuk menjawab soalan ini. Okey, jadual menunjukkan nilai-nilai dua pembalik ubah X dan Y bagi suatu fungsi. Okay, fungsi dia tak bagi tahu sebab dia tak payah kamu tak payah cari nilai. Kamu cuma masukkan nilai ini ke dalam graf ni. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukis graf fungsi itu 2 cm kepada 5 unit. 2 cm ialah
satu kotak besar ni ataupun 10 kotak kecil ni adalah 2 cm. Bila dia kata 2 cm kepada 5 unit, maksudnya dekat sini kita kena mula dengan 5, 10, 15, 20. Setakat 20 sajalah. Y pun takat 18 je. Dia punya nilai Y ni 18, so takat 20 je lah. Nak buat lebih pun kalau ada ruang buat je lah. Kalau tak ada pun, kalau ni tak payah buat lebih. Cukup katakan tu, saya takut salah pula. Okey, yang bawah ni dia nak pakai negatif sampai negatif 10 kan. So, kita buatlah negatif 5, negatif 10. Kemudian kita plot titik. Negatif 2 dengan 11. Nanti kamu tengok jadual kamu negatif 2 dengan 11. X negatif 2, Y 11. Sebelum tu kamu kena tahu juga satu kotak ni berapa nilai dia satu kotak ni. Okey, ni 5. Maksudnya satu kotak ni, 2 kotak ni mewakili 1 lah. Ni 5 dekat sini kan. 2 kotak ni mewakili 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau sebelah duduk kat mana? Sebelah duduk 2 kotak yang di atas 10 ni lah. Sebelah lah. Okey, sebelah dengan negatif 2 sini. Negatif 2, 10, sebelah kat sini. 10, sebelah kat sini. Tanda bentuk X di mana di tengah-tengah X tu betul-betul titik yang kita nak tanda tu. Jangan buat bulat lah. Jangan buat macam ni, bulat macam ni. Mana tak mahu. Kita tak mahu pakai yang macam ni. Lepas lagi waktu kamu nak nak garis dia tu, lagi kamu akan garis di luar titik yang sebenar. Okey, lagi satu kena guna pensel yang tajam untuk dapat ketepatan dia tu. Okey, X negatif 1, Y kosong. X negatif 1, Y kosong. X negatif 1, Y kosong dekat sini. Kosong negatif 7, kosong, negatif 7, negatif 5, negatif 6, negatif 7 kat sini. Okey, kemudian 0.5, negatif 9. 0.5, X 0.5. X 0.5 ni, X1 kan, 0.5 kat sini. Negatif 9. Negatif 9 dekat sini. Okey. 1 negatif 10. 1 negatif 10. Okey, 2 negatif 9. 2 negatif 9 dekat sini. Okey. 3 negatif 4. 5 ni 4 lah. Okey. 5, 18. 5, 18. 5 tinggi, 18 kat mana? Ni 20, so 18 kat sini. Ni kamu semua lukis kena guna pensel lah. Cikgu guna pen sebab nak bagi kamu nampak. Okey, okay. Garis. Sinilah. Garis plot titik yang kamu plot tu. Kita akan dapat garis yang macam tu, menentu macam tu. Okey. Untuk markah, pemarkahan ni skala 1 markah. Okey, skala 1 markah. Plot titik 2 markah. Jika kamu betul semua kamu dapat 2 markah. Jika kamu salah 1, dia akan potong 1 markah. Kalau kamu salah 2, dia akan dapat kosong terus lah. Markah kamu tak dapat lah. Jadi kamu tak boleh salah 2. Okey, sini kita akan dapat 2 markah lah kalau kita betul semua. Dan bila waktu kamu garis ni, kan, kamu garis ni berhati-hati. Licin saja garisan tu nah. Kena licin betul-betul. Tak boleh guna pembaris tau. Cikgu guna pen ni. Sepatutnya kamu kena guna pensel lah. Nak pergi ke sana, aim siap-siap ni nak pergi sana ni. Tak mau bagi dia ni. Okey. Okey, plot titik ni kalau licin pun tak ada bagi lagi, tak ada kesan pembaris, kamu akan dapat 1 markah lah. Untuk graf licin. Graf licin dapat 1 markah. So, sini semua 4/4. Okey, soalan yang akhir. Dalam rajah menunjukkan sebuah prisma bertapak segi 4 sama ABCD dengan kuratan rentas seragam ABGFE diberi EF sama dengan FG sama dengan 4 cm. Lukis dalam skala penuh pelan prisma itu. Okey, skala penuh maksudnya ikut ukuran yang sama macam dia buat lah. Okey, nah, ni ukuran ni macam ni. Kita dapat macam ni.
Okay, kalau ikut SPM dia tak label apa pun. Apa pun dia tak label. Ukuran pun dia tak label, ni pun dia tak label. Tapi waktu kamu ni kamu belajar, lebih baik kamu belajar betul-betul macam mana nak label. Kod-kod bila waktu kamu SPM nanti memang kena label. Kalau kata cikgu waktu tingkatan 5 tu dia kata tak payah label lah, kamu selamat lah. Sekarang ni kamu dah belajar ni, kamu belajar betul-betul. Dia punya ni. Ni dia punya gambar rajah dia nah, jawapan dia. Dan soalan nombor 2, dongakkan depan seperti dilihat dari X. Ni dongakkan depan. Macam ni. Okay. Okay. Terima kasih semua.